kabar semua? Kita berjumpa sekali lagi. Untuk perkongsian pada kali ini, saya ingin bersembang tentang keladi jenis Colocasia, di mana kebanyakan keladi kayangan adalah keladi yang berasal daripada jenis Colocasia yang kini berada di pasaran. Namun demikian, dapat kita lihat di dalam ruangan Facebook dan juga grup-grup penanam keladi, di mana ada yang meluahkan perasaan kecewa di mana keladi kayangan ini sudah jatuh ke bumi. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, teruskan bersama dengan saya. Bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti YouTube channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya yakin dan sangat yakin rata-rata rakan sehobi mempunyai koleksi keladi jenis Colocasia, dan keladi Colocasia yang ada dan yang kebiasaannya ada adalah jenis keladi Colocasia Black Magic. Betul tak? Selain daripada itu, saya rasa rakan-rakan sehobi juga mempunyai jenis keladi Colocasia yang lain seperti Teacup, Midori Sword, Black Coral, Black Magic Variegated, Black Ripple. Dan kepada mereka yang belum mempunyai koleksi-koleksi keladi ini, anda bolehlah mendapatkan koleksi-koleksi keladi jenis Colocasia ini, karena rasanya sekarang keladi ini sudah berada di harga pasaran yang sudah mampu milik. Untuk makluman kepada mereka yang baru saja berjinak-jinak di dalam penanaman keladi ini, keladi jenis Colocasia adalah jenis keladi yang paling ataupun sangat senang dibiak banyakkan. Anda boleh melihat perkongsian saya di dalam video-video yang sebelum ini. Selain daripada itu, untuk makluman Anda juga, keladi jenis yang berwarna hitam kebanyakannya adalah jenis keladi yang tergolong di dalam golongan Colocasia, yaitu Black Magic, Black Magic Variegated, Madeira, Black Coral, apalagi ya, banyak lagi keladi-keladi yang berwarna hitam adalah tergolong di dalam golongan Colocasia. Suatu ketika dahulu, di dalam tahun 2020 dan awal tahun 2021, keladi Colocasia yang berada di dalam lingkungan harga yang tertinggi, boleh saya katakan harga yang mahal, yaitu keladi Black Coral dan juga keladi Black Ripple. Kerana harga anak keladi itu saja boleh mencecah sehingga ratusan ringgit. Namun pada masa sekarang, ramai sudah yang boleh memiliki keladi-keladi itu, kerana harganya di pasaran sekitar dalam 30 hingga 40 sahaja. Selain daripada itu, ramai juga yang tertipu, ataupun ramai juga yang bukan tertipu tetapi confused dengan keladi Black Marble dengan Black Magic Variegated. Antaranya adalah saya, kerana saya terlalu terpesona dengan melihat corak daun keladi tersebut dan dikatakan Black Marble. Saya pun pergi ke satu mall ini dan membeli anak keladi itu dengan harga RM95. Apabila keladi itu sudah tumbuh membesar dalam tempoh 3 bulan mengeluarkan sulur dan anak, saya ingin menjual keladi tersebut dengan menyatakan Black Marble. Tiba-tiba keluar di dalam Facebook membuat pengesahan, ianya bukan Black Marble tapi Black Magic Variegated. Nasib pada waktu itu saya belum sempat menjual keladi itu. Sekitar tahun 2021, beberapa jenis keladi Colocasia daripada kayangan mulai mendarat di negara kita, Malaysia. Antaranya adalah Mojito, Paromas, White Lava, Milky Way, Yellow Splash, dan ada juga yang masih di kayangan belum turun ke negara kita, yang belum kita mampu miliki. Dan pada waktu itu, apabila turunnya keladi-keladi daripada kayangan, harga keladi ini mencecah ribuan
ringgit. Tidak seperti sekarang, ada yang sudah ratusan sahaja. Okey, saya membeli keladi Paromas pada bulan November tahun 2021 dengan harga 1,500. Pada waktu itu harga Paromas masih lagi sangat tinggi di pasaran, tetapi kerana minat saya membeli keladi ini. Bukan kerana untuk menjual semula, tetapi kerana saya meminati keladi Paromas ini disebabkan oleh keunikan daun keladi ini berbanding dengan keladi-keladi Colocasia yang lain. Apabila saya mengamati keladi Milky Way dan juga Yellow Splash, keladi ini boleh revert ataupun kembali ke pangkal jalan, iaitu kembali ke asalnya berwarna hijau. Jadi saya merasa ada bagusnya saya membeli satu jenis keladi yang mahal daripada kayangan, yang unik lain daripada yang lain. Okey, maka saya membeli keladi Paromas. Dan pada sekarang keladi Paromas itu sudah mulai jatuh harganya, tetapi saya tidak kisah kerana saya membeli untuk koleksi peribadi saya. Saya yakin ada di antara rakan-rakan yang menyaksikan perkongsian saya ini berasa sedih kerana anda sebenarnya telah berharap bahawa pelaburan anda untuk keladi-keladi kayangan ini sepatutnya memberi pulangan yang lumayan kepada anda. Saya juga faham kebanyakan di antara kita yang menanam keladi-keladi ada di antara sudah hilang punca pendapatan akibat pandemik 19 yang lepas. Namun demikian, saya mengharapkan ataupun mendoakan rakan-rakan sekalian, walaupun harga keladi ini sudah jatuh, teruskan. Jangan putus asa ataupun putus semangat kerana sedikit ataupun banyak, ataupun tinggi ataupun rendah harganya, anda masih mampu menjana pendapatan. Cuma cepat ataupun lambat itu adalah rezeki masing-masing. Semoga anda yang membeli keladi-keladi jenis kayangan ini dengan harga yang tinggi satu ketika dahulu, terus tabah. Rezeki itu ada di mana-mana. Suatu ketika dahulu, di dalam tahun 2020 dan awal tahun 2021, keladi Colocasia yang berada di dalam lingkungan harga yang tertinggi, boleh saya katakan harga yang mahal, iaitu keladi Black Coral dan juga keladi Black Ripple. Kerana harga anak keladi itu saja boleh menjejak sehingga ratusan ringgit. Namun pada masa sekarang, ramai sudah yang boleh memiliki keladi-keladi itu kerana harganya di pasaran sekitar dalam 30 hingga 40 sahaja. Selain daripada itu, ramai juga yang tertipu ataupun ramai juga yang bukan tertipu tetapi confused dengan keladi Black Marble dengan Black Magic Variegated. Antaranya adalah saya, kerana saya terlalu terpesona dengan melihat corak daun keladi tersebut dan dikatakan Black Marble. Saya pun pergi ke satu mall ini dan membeli anak keladi itu dengan harga RM95. Apabila keladi itu sudah tumbuh membesar dalam tempoh 3 bulan mengeluarkan sulur dan anak, saya ingin menjual keladi tersebut dengan menyatakan Black Marble. Tiba-tiba keluar di dalam Facebook membuat pengesahan, ianya bukan Black Marble tapi Black Magic Variegated. Nasib pada waktu itu saya belum sempat menjual keladi itu. Antara jenis keladi Colocasia yang masih lagi berada di harga yang sangat mahal pada waktu dan ketika ini adalah White Lava dan juga Mojito. Kenapa White Lava berada di harga yang standard? Kerana White Lava ini pernah menghasilkan satu kacukan yang sangat cantik sekali. Oleh itu, White Lava ini mampu mengekalkan kedudukan harganya di pasaran. Dan saya sendiri pun belum memiliki White Lava ini kerana saya merasakan ianya masih mahal.
Okey, disebabkan hasil pendubungan yang telah membuktikan white lava ini menghasilkan satu jenis keladi yang cantik, maka harganya dijaga di pasaran. Dan seterusnya adalah keladi mojito. Kenapa mojito ini pun masih berada di harga yang tinggi pada waktu ketika ini? Mojito adalah sejenis keladi yang boleh saya katakan lemah ataupun selebel. Ramai yang membeli keladi mojito ini mengalami kesukaran untuk membesarkan keladi mojito ini. Ada yang mengalami kematian dan sebagainya. Actually, ia mengikut tangan kita. Okey, kalau orang itu pandai menanam, maka suburlah keladinya. Jika orang itu tidak pandai menanam, maka matilah keladi mojitonya. Dan kerana ingin memiliki, maka belilah lagi mojito. Oleh itu, mojito kekal berada di harga pasaran yang boleh saya katakan turut harga yang tertinggi pada waktu ketika ini. Bagaimana dan apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mengekalkan keladi-keladi kayangan ini supaya berada di harga pasaran yang stabil? Actually, saya ada satu contoh. Contohnya adalah penjual kain bandel. Beliau membeli kain bandel dalam kuantiti yang banyak, berguni-guni dan tidak boleh memilih. Pada mulanya beliau menjual sangat banyak sekali kain bandel. Namun apabila sisa-sisa yang tidak terjual, beliau mulai memberikan kepada orang lain. Dan orang tersebut menjual dengan harga yang cukup murah sekali. Kerana apa? Kerana apabila beliau memberikan kepada orang lain, orang itu tidak keluar modal sesen pun, tetapi beliau mendapat pulangan yang berlipat ganda. Okey, daripada itu penjual bandel ini berfikiran, saya tidak perlu lagi memberi baju yang tidak terjual pada orang lain. Dan beliau pun membakar baju tersebut supaya beliau dapat mengekalkan harga baju jualan bandel beliau. Maka daripada sana, saya boleh kongsikan bagaimana untuk cara kita mengekalkan keladi kayangan ini ataupun harganya di paras yang stabil. Ya, kita mempunyai banyak anak-anak keladi kayangan ini. Adakah kita ingin menjualkan dengan harga yang murah sehingga memberi kesan kepada orang lain, ataupun memusnahkan sahaja anak-anak keladi ini supaya harganya stabil? Itu adalah pilihan kita masing-masing. Mungkin kita beranggapan jual murah dan mendapat pulangan sudah cukup okey, tetapi kita tidak memikirkan orang lain yang mengalami kerugian dan kesusahan. Namun itulah persaingan di dalam jual beli. Jadi kepada rakan-rakan, saya harap jangan berputus asa, jangan bersedih. Seperti yang saya katakan tadi, rezeki itu ada di mana-mana. Mungkin pada waktu ini bukan rezeki kita untuk menjual keladi kayangan, tetapi ada peluang di ruang ataupun tempat yang lain. Jangan putus asa, teruskan mencoba. Sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Kepada rakan-rakan yang rasa sedih dan kecewa, saya harap anda teruskan semangat. Jangan putus asa. Rezeki itu ada di mana-mana. Okey, jadi tidak apa, biar keladi kita banyak supaya ianya menjadi terapi dan inspirasi kepada orang lain. Kita berjumpa lagi di dalam perkongsian saya yang akan datang. Salam daripada saya. Bye.